Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama. Oleh kerana pagi ini nota tu ada untuk dibaca beginilah. Dalam bentuk nota tu rasanya tak cukup lagi. Kalau boleh ke depan nampak dekat sikit, yang tak nampak jauh. Ada sana. Okey. Kita dah sampai ke bab 52 dan hadis ke 690. Sebelum bincang, saya baca terlebih dahulu. Babun mata yasjudu man khalfal imam. Babun mata yasjudu man khalfal imam. Qala Anas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada fasjudu. Wa bihi qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddathani Abu Ishaq qala haddathani Abdullah ibn Yazid قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. Jadi itu hadisnya 690. Sekarang kita tengok terjemahannya. Bab bilakah orang di belakang imam bersujud? Jadi orang di belakang imam itu maksudnya makmum lah. Bilakah makmum di belakang imam bersujud? Itu tajuknya. Kemudian ini di bawah tajuk. Berkata Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia, yakni imam, sujud, maka bersujudlah kamu, yakni para makmum. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Bara. Gitu kalau kita nak ringkas lah, kita kata begitu. Kalau tidak, Musaddad meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Bukhari. Imam Bukhari tak ada sebut sini lah, tapi maksudnya dia lah. Musaddad meriwayatkan kepada kami itu Imam Bukhari kata. Katanya Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri. Katanya Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku. Katanya Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepadaku. Katanya Al-Bara meriwayatkan kepadaku. Dan beliau bukanlah pendusta. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun daripada kami yang membungkukkan belakangnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersujud. Setelah itu barulah kami bersujud. Setelah Nabi benar-benar sujud, barulah kami sujud. Abu Nuaim telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan, daripada Abi Ishaq, hadis yang sama mafhumnya dengan hadis ini. Kemudian ini bab lain pula, bab 53 pula.
Saya rasa bab 52 pun cukup dah hari ni. Baik, kita balik semula lah ke tempat mula-mula tadi. Babun mata yasjudu man khalfal imam. Ini dipanggil tarjamatul bab. Tajuk bab. Tarjamah al-bab. Terjemah dengan makna tajuk, bukan terjemah dengan makna terjemahan Melayu tu. Ambil Arab juga terjemah juga. Terjemah satu lagi dengan makna biografi. 3 makna. Yang masuk dalam bahasa Melayu itu satu saja. Qala Anasun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Tajuk bab ini sebagai dakwaan. Apa yang didakwa oleh Imam Bukhari. Mana bukti dakwaannya? Ini. Itu kita kena tahu dulu. Bukti kepada dakwaannya. Dia kata bila orang di belakang imam nak sujud, sesoalannya ini jawab dia. Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila imam sujud baru kamu sujud. Itu jawapan. Bukti bagi dakwaan, orang panggil. Tajuk tu dia berupa dakwaan. Dan jawapan ataupun bukti kepada dakwaan itu dia sebut di bawah tu. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang tak ada. Dia terus di bawah tu hadis terus. Kadang-kadang bukti tu banyak, bukan satu yang disebut di bawah tajuk bab. Ini satu saja dia sebut. Dan yang satu tu pun disebutkan dalam bentuk ta'liq. Ta'liq ni namanya ta'liq. Qala Anas 'an Nabi ni ta'liq orang panggil. Riwayat ta'liq Imam Bukhari. Maknanya riwayat yang sanadnya tidak lengkap. Di bahagian bawahnya tak ada. Terus dia sebut atas. Terus sebut Anas. Lepas tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil riwayat ta'liq ataupun riwayat mu'allaqah. Hadis mu'allaq. Kalau orang yang belajar usul hadis dia tahulah. Hadis mu'allaq. Mana hadis yang diriwayatkan secara ta'liq, maksudnya dia tak ada sanad. Di bahagian bawah dia daripada Imam Bukhari. Cuba tengok sini kan. Kalau kita tengok sini daripada Imam Bukhari berapa ramai ni? Nak sampai kepada Barak ni. Ni. Ini semua sanad. Ini musnad namanya. Kalau macam ni ada sanad lengkap daripada Bukhari sampai kepada Nabi lengkap sanadnya, dipanggil ini riwayat musnadah. Hadis musnad. Ada pun yang tadi hadis mu'allaq. Riwayat itu riwayat secara ta'liq dipanggil. Rawahul Bukhari ta'liqan. Kalau dia sebut gitu tu maksudnya yang tadilah. Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq, iaitu macam ni. Qala Anas. Ini riwayat juga. Ini riwayat juga, tapi riwayat secara ta'liq. Apa sebab? Sebab tadilah. Kalau riwayat sanad dia penuh, itu riwayat musnad orang panggil. Hadis musnad. Semua ni kena bincang lah. Bahkan kalau kita tengok dalam syarah-syarah Arab asal tu, panjang benar lah. Panjang. Setiap satu tu bincang tu. Saya tidak nak bincang semualah, sebab ambil mana-mana yang perlu untuk kita. Untuk kita. Baiklah, sekarang ni kita tengok bab 52. Bab bilakah orang man tu orang. Orang yang makmum di belakang imam bersujud. Jadi makmum ni, orang ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, boleh jadi kanak-kanak, boleh jadi orang tua, dewasa. Kalau zaman dahulu orang merdeka, hamba masuk belakang. Raja, rakyat, ikutlah siapa-siapa pun masuk di dalam man. Man. Maksudnya kalau kita, bahasa kita orang. Man itu makna orang. Orang tu tak kira lah, masuk. Sebab apa dia ni
orang panggil mausul. Mausul mushtarak. Dia ni isim mausul mushtarak. Mushtarak tu makna dikongsi. Lelaki pun boleh guna, perempuan pun boleh guna, seorang pun boleh guna, dua orang pun boleh guna. Jadi man yang di belakang iman ni boleh jadi seorang, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi 1000, boleh jadi siapa saja. Itu makna man. Dia cara guna man itu. Begitu. Kalau dia kata mata yasjudul ladzi khalfal imam, sama juga. Mana yang juga. Tapi alladzi itu makna lelaki, seorang. Sedangkan bukan bukan nak cerita makmum seorang saja, lelaki saja. Tak kira lah makmum lelaki ke perempuan ke seorang ke ramai. Gini caranya. Gini cara. Tak boleh mendahului imam. Tidak kata bila ramai boleh pula. Tidak. Sama je. Sama je. Sebab itu benda setiap perkataan itu dikaji, dibincangkan. Khalfa di belakang. Mana makmum ni kena kedudukannya di belakang, tak boleh depan. Depan sikit batal semuanya, tak usah. Kalau seorang macam mana? Belakang juga, tapi dekat. Dekat. Dia buku lali di belakang sikit. Sudah dah. Tapi kalau ramai tak boleh macam tu, kena belakang jadi saf. Kalau perempuan pula sebelah mana duduk, itu cerita lain lah. Tapi itu masuk di belakang tu. Sehingga kalau tinggi tingkat-tingkat pun dia kena di belakang kedudukan. Tak boleh sama atau ke depan lagi, tak boleh. Mesti kena belakang. Itu cara ikut imam. Sebab kita duduk bincang ni tentang jemaah lagi ni, bab jamaah. Bab bila ke orang yang dimakmum di belakang imam bersujud. Kita ada satu nota di sini, 1417 ya. Kita tengok. Maksudnya ialah setelah beri'tidal. Setelah beri'tidal atau berada di antara dua sujud. Maknanya daripada rukuk, i'tidal. Setelah kita beri'tidal, bila nak sujud? Orang di belakang imam. Ataupun setelah berada di antara dua sujud. Sujud dah sekali. Sujud yang mula-mula tu, lepas tu bangun. Hendak sujud pula tu bila? Ini jawapannya. Nak sujud daripada i'tidal dan nak sujud daripada selepas sujud tu. Bangun daripada sujud yang pertama. Nak sujud pula tu bila? Itulah persoalannya. Sebab kita tak boleh main-main ni. Tak kena gaya, tak usah semaya. Tak kena gaya, kita nak dapat pahala banyak, boleh dosa. Sebab itu kena tahu, kena belajar. Belajar ni terus daripada hadis Nabi SAW, yang mana semua orang, tak kira imam mana pun, mazhab mana pun, mesti rujuk situ, mesti tengok situ. Dan kita boleh tengok macam mana ulama tu daripada pelbagai aliran faham. Dia faham macam mana. Itu benda yang kita nak bincang. Terdapat beberapa tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini. Bila Imam Bukhari buat tajuk bab ni, ringkas saja. Babun mata yasjudu man khalfal imam. Itu je. Tapi di sebalik itu dia ada banyak maksud tu. Ada banyak maksud. Antaranya, satu, kalau tajuk bab sebelum ini menyatakan kaedah umum dalam solat berjamaah, iaitu imam dilantik supaya diikuti. Kita ingat kan? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Itu tajuknya. Imam ditentukan, dilantik supaya diikuti. Itu umum tu. Diikuti itu semua. Sekarang dia nak bincang satu-satu. Ketika nak sujud, kena ikut juga. Ikut macam mana? Itu nak bincang. Kalau yang sebelum ni sebut secara umum. Itu cara Imam Bukhari, dia seni sangat. Sebelum ini sebut secara umum, imam kena ikut. Lepas tu dia sebut satu secara terperinci. Maka tajuk bab ini pula menyatakan salah satu cabangnya sebagai contoh. Ini disebut cabang sebagai contoh.
makmum hendaklah bersujud apabila imam telah mulai bersujud. Dia tak sujud lagi, dia tak turun lagi, tak boleh. Kena, biar tentu dia turun dulu. Nampak dia turun dulu. Dia dulu mulakan, baru kita ikut. Itu paling cepat dah tu. Imam Bukhari pilih macam mana? Imam Bukhari pilih mana? Itu kita akan tengok akan datang. Ini difaham daripada apa yang disebut oleh Anas tadi. Fa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud, baru kamu sujud. Bila imam mulai sujud, baru kamu sujud. Boleh juga. Dia dua, nanti kita akan tengok. Begitulah artinya mengikut imam. Jadi ikut imam ni macam mana? Begitulah. Itu makna ikut imam. Kalau tak buat begitu, tak ikut. Tak kena gaya berdosa kita. Dosa tu berdosa kecil-kecil ya? Tidak. Dosa besar. Jangan kita ingat kita semayang selesai. Ada. Boleh jadi berlaku lagi dosa besar. Sambil-sambil kita nak dapat pahala banyak tu, semayang jemaah tu, tiba-tiba kita dapat dosa besar pula. Malanglah kalau macam tu. Malanglah. Benda ni boleh berlaku kalau tak belajar. Kalau tak belajar, boleh berlaku. Yang kedua, itu maksud yang pertama. Tujuan yang pertama Imam Bukhari buat tajuk ni. Yang kedua menyatakan bahawa makmum tidak boleh mendahului imam dan menyalahinya. Tak boleh buat tak serupa. Menyalahi itu tak serupa lah. Tak boleh mendahului dia, buat sebelum dia buat. Itu tak boleh. Dan tak boleh menyalahi, dua perkara. Apa yang perlu dilakukan makmum ialah sama ada mengikut bersama segala perbuatan imam. Ini orang panggil dalam istilahnya muqaranah. Itu satu bentuk. Itu salah satu cara ikut, iaitu muqaranah. Atau menyusuli imam pada segala perbuatannya. Itu dipanggil mu'aqabah. Mu'aqabah. Jadi kita bila kata ikut imam ni sama ada muqaranah ataupun mu'aqabah. Muqaranah, imam buat, kita terus buat. Terus buat. Dia turun sujud, kita turun juga bersama dia. Tapi dia dulu sampai. Jangan kita dulu sampai. Jangan kita dulu sampai. Dia bangun daripada sujud, biar dia tentu bangun. Kita pun bangun hampir-hampir bersama dia juga. Tapi dia dulu sampai. Jangan kita dulu sampai. Itu maksudnya muqaranah. Kalau macam tu. Satu lagi, dia tentu jelas sujud, dahi dia letak di lantai dia, baru kita turun. Itu mu'aqabah namanya. Atau dia bangun daripada sujud, tentu dia bangun dulu. Dia duduk tegak, baru kita bangun. Itu mu'aqabah namanya. Dua cara. Muqaranah berarti menyertai imam pada perbuatan-perbuatannya. Perbuatan baca tak kira. Kalau kita baca, imam baca Fatihah. Ketika diam je lah, rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat ke, semua diam. Imam pun tak bunyi juga suara. Kalau kita habis dulu baca, tak apa. Tak apa. Seeloknya kita mengiringi dia lah. Seeloknya. Tetapi tak termasuk macam ni, dosa tak dikira gitu. Yang dikiranya perbuatan, gerak-geri, pergerakan. Adapun pergerakan lidah baca itu tak apa. Kita sudah dulu pun tak apa. Itu tidak berdosa, tidak salah. Tak perlu muqaranah. Nak muqaranah macam mana tak tahu kan. Kita tak dengar pun dia baca slow ke, lambat ke, ataupun cepat ke, kita tak tahu. Ataupun mu'aqabah tak perlu. Ini pada gerak-geri. Apabila imam rukuk, makmum juga terus rukuk bersamanya. Itu makna muqaranah. Apabila imam sujud, makmum juga terus sujud bersamanya.
Mu'aqabah pula berarti makmum menyusuli imam pada perbuatan-perbuatannya. Apabila imam telah betul-betul rukuk, barulah makmum rukuk. Dan apabila imam telah betul-betul sujud, barulah makmum menyusulinya bersujud. Itu makna mu'aqabah. Jadi dua cara mengikut pergerakan imam tu dalam solat ni, terutamanya yang kena jaganya bila berkait dengan rukun-rukun itu. Rukun-rukun, misalnya rukuk, itu rukun. Sujud, itu rukun. Imam Bukhari sendiri, Imam Bukharinya sebab kita baca kitab dia kan, nak tahulah tuan kitab ni dia pilih yang mana satu daripada dua tadi tu. Boleh kita nak cerita orang lain, orang Syafi'i, Hanafi, boleh. Tapi yang dia tu lah yang kita kena tahunya. Sebab kita baca kitab dia. Kadang-kadang orang ni baca kitab Imam Bukhari, rata pergi, pendapat dia satu pun tak sebut. Tu tak kena lah macam tu. Guna kitab dia, tapi pendapat orang lain yang dibawa penuh dengan pendapat orang lain. Kita nak tahu satu pendapat dia pun tak dapat. Nyayang lah macam tu. Tak kena begitu. Imam Bukhari sendiri lebih cenderung memilih cara mu'aqabah. Itu cara Imam Bukhari. Mana lambat sikit lah. Mana kalau sujud tu imam betul-betul sujud, baru turun sujud. Berbanding muqaranah dalam solat berjamaah, itu yang dipilih oleh Imam Bukhari. Macam-macam orang pilih. Kalau Hanafi, muqaranah. Sebab tu kalau kita pergi negara-negara yang pakai mazhab Hanafi, cepat. Hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama dengan imam. Susah juga tu. Tak kena gaya, jadi mendahului dia. Bila mendahului dia, salah. Mazhab mana pun kata tak boleh. Walaupun muqaranah pun betul-betul kena jaga. Jangan sampai mendahului imam. Tetapi kita tengok memang cepatlah. Misalnya imam takbir, Allah selalu takbir. Imam bagi salam dia kali salam. Tetapi betul-betul ikutlah. Itu muqaranah. Imam Bukhari tidak begitu. Daripada situ kita tahu Imam Bukhari ini bukan Hanafi. Itu mudah. Bukan Hanafi. Jadi orang kata Imam Bukhari ni Syafi'i lah, Hanafi lah, Maliki lah, macam-macam orang kata. Itu tak betul. Baca kitab dia kita tahulah. Dengar orang cerita tu boleh cerita macam-macam lah orang cerita kan. Bahkan kalau nak sebut dalam kitab ni ada sebut dia Syafi'i, boleh sebut. Tapi masalah dalam kitab lain ada sebut dia Maliki pula. Kita nak kata macam mana? Sebab tu tak sudah. Yang sebenarnya kena tengok kitab dia lah. Kitab dia. Mendahului imam ikut mana-mana pun tak boleh. Yang ketiga, menurut Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi, tujuan Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan segala perbuatan makmum mestilah terkemudian daripada perbuatan imam. Itu dia nak cerita tu. Perbuatan makmum mesti kena terkemudian daripada perbuatan imam. Tetapi terkemudian yang langsung. Mana terus? Terkemudian tu terus. Bukan lambat, tunggu dulu. Itu bagi dia lah. Sebab dia Hanafi. Sebab itu bila kita baca kitab tu, kita kena tengok dia ni siapa? Hanafi. Patutlah. Itulah yang dinamakan muqaranah bila faslin. Muqaranah bila faslin. Muqaranah tanpa pemisahan. Mana terus, langsung. Cara seperti itu memang ada dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah. Memang ada riwayat daripada Imam Abu Hanifah begitu caranya. Mana kita nampak di situ dia pilih muqaranah. Dan muqaranah bila faslin. Muqaranah terus. Bagaimanapun kalau imam, ni cara dia ni. Walaupun dia muqaranah, tapi dia bagi peringatan. Ni cara orang alim, orang yang betul-betul mahir.
Beginilah. Bagaimanapun kalau imam seorang yang sudah sangat tua, menyebabkan pergerakannya menjadi lambat, atau pergerakan imam memang lambat walaupun ia masih muda, ada juga begitu. Ada juga memang cara dia begitu. Dia muda, boleh dia nak cepat. Maka perbuatan makmum hendaklah menyusuli perbuatan imam. Itu kena jaga sangat. Makmum mestilah menunggu sehingga imam betul-betul telah melakukan sesuatu perbuatan yang merupakan rukun dalam solat, seperti rukun, sujud dan lain-lain. Tujuannya ialah supaya ia tidak mendahului imam. Jadi orang-orang yang pakai cara muqaranah tu kena jaga sangat. Jadi kena ikut imam ni bukan dalam permulaan melakukan rukun itu, dalam kesudahan dia, hujung dia pun kena ikut dia juga. Jangan mula-mula rokok tu saja kita selepas dia, lepas tu kita bangun tu dulu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab boleh jadi pergerakan dia lambat. Kita kena tunggu dia. Sama juga sujud. Kita sujud memang selepas dia, tapi bangun tu sebelum dia. Tak boleh. Muqaranah kena beringat sangat. Kalau orang pakai cara itulah, kena beringat sangat. Tapi kalau mu'aqabah, selamat. Dia lebih selamat. Tidak akan kita kata akan berlakulah mendahului imam tu, yang sangat-sangat dilarang. Tidak akan berlakulah kira-kiranya. Yang keempat, menyatakan makmum sama sekali tidak boleh mendahului imam dalam apa perbuatan sekalipun. Itu makna ikut imam. Para ulama membahagikan perbuatan-perbuatan yang utama dalam solat itu kepada 3. Ini benda kita kena tahu. Perbuatan yang utama dalam solat ni ada 3. 1, takbiratul ihram. Yang kedua, salam. Dan yang ketiga, lain-lain rukun, seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Dan yang biasanya boleh jadi terkeliru tu, yang kita tak nampak lah kira-kiranya. Kalau macam bangun bertahiyat tu nampak kan? Nampak. Dia duduk begitu. Ataupun berdiri tu nampak. Ketika rokok, nak bangun daripada rokok ni, dia bangun dah ke tidak? Situ tu yang jadi ditekankan tu. Dalam hadis disebut, bila dia sujud, baru kamu sujud. Yang lain-lain pun sama. Cumanya nampak yang ni agak samar. Boleh jadi kita jadi mendahului imam. Mendahului imam pada takbiratul ihram adalah suatu yang membuatkan solat berjamaah seseorang tidak sah dan tidak menjadi, dengan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat, tak kira mazhab mana pun, kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram, tak jadi ikut dia. Tak jadi. Mana tak sah lah. Tak boleh lah. Ini sepakat ulama. Dia kena takbir imam, Allahu Akbar. Allah dulu, kita baru Allah. Itu muqaranah. Kalau Allahu Akbar, dia letak dah tangan sini, lepas tu baru kita Allahu Akbar, itu mu'aqabah tadilah. Itu 2 istilah tu. Perlu ingat. Muqaranah pun tak apa, tapi jangan sampai mendahului dia. Mendahului dia jangan. Mendahului imam pada memberi salam pula membatalkan solat berjamaah seseorang menurut kebanyakan ulama. Ini tidak sepakat. Kebanyakan ulama kata membatalkan, tapi tidak semua. Kalau yang tadi semua. Termasuk imam 3 mazhab utama di kalangan umat Islam. Maknanya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad sama. Batal. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, ia hanya makruh. Mana tak batal lagi? Makruh. Tak comel jugalah. Tapi tak batal. Boleh. Dia sebab mazhab Hanafi ni sudah sembahyang ni dia luas sangat.
Apa ni yang kita kata sembahyang tu apa? Iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Itu pendapat kebanyakan dia tak pakai tu kaedah tu, iaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Itulah sembahyang, mana kena sudah dengan salam. Tapi kalau mazhab Hanafi tak sudah dengan salam pun tak apa. Itu dia kaedah dia. Tak sudah dengan salam. Sudahnya sebab tu kita kena beringat sikit. Tahu-tahu kawan kita tu ketuk derah. Dia duduk kada tahiyat. Sudah. Dia tak bagi salam. Dia ketuk derah. Jadi kita kata batal dia. Tak mesti. Kalau dia sudah niat selesai dah, selesai. Tak bagi salam pun. Cuma tak comel lah. Dia pun kata gitu. Kena salam juga. Baru comel. Tapi kalau sekadar nak melepaskan diri, tapi kena ada niat lah. Aku ketuk ni kira keluar dah daripada sembahyang. Tidak sembahyang dah ni. Boleh. Itu mazhab dia. Ataupun dah habis kadar tahiyat sedikit tu, dia bercakap. Tak bagi salam lagi bercakap. Padahal mazhab Hanafi ni bercakap tu tak boleh sangat dia. Batal mudah sangat tau. Ni tak batal apa, boleh. Kalau dia niat dia sudah keluar daripada sembahyang. Keluarnya dengan bercakap, bukan dengan salam. Biar kita tahu juga mazhab orang lain. Takut-takut kita tengok gitu, kita kata tak sah dah sembahyang dia. Rupanya dia faqih. Orang yang dalam pekoh dia, luas pekoh dia. Kadang-kadang dia saja je. Orang ni kan saja je dia. Sama-sama kawan, kita kata, sama-sama saing. Saja ni nak menunjukkan dia pandai. Bila-bila dia sembahyang, sambil-sambil dia sembahyang, dia selok kain. Siapa naik pakai tak poho. Dia garu. Garu poho dia. Macam mana kita tengok dah? Dia ada cara dia tu kalau orang mengaji. Lepas tu molek kau buat begitu, comel. Tak comel, semua kata tak comel. Tapi tak batal. Tak batal. Padahal kena tutup aurat. Bagi dia aurat tu yang mana? Situ aurat dah ke tu? Dia pakai pahaman mana, pendapat mana tu? Kalau mazhab Malik tidak aurat lagi pohon. Tak batal. Sebab tu kita kena tengok. Bahkan setengah-setengah orang pakai seluar pendek sembahyang. Kan? Jadi jangan terkejut lah. Kalau kita tempat kita ni kita nampak sama. Bila kita pergi tempat orang, nampak lah perbezaan tu. Jangan cepat-cepat nak tegur. Jangan cepat-cepat nak kata dia tak pandai sembahyang. Jangan. Waktu kita kata apa yang nak cepat, tak sempat bagi salam ni. Kita tak tahu itu hal dia dengan Allah. Walau bagaimanapun, semua kata lebih cantik, lebih comel kalau sudah dengan salam. Tapi orang-orang lain tidak kata begitu. Walaupun kebanyakan ulama sepakat tentang tidak terbatalnya salat makmum yang mendahului imam pada perbuatan-perbuatan salat yang lain, namun paling tidak pun mereka mengatakan perbuatan seperti itu makruh tahrimi hukumnya. Makruh dekat dengan haram. Tak sebut haram saja. Mana tak comel lah mendahului imam ni. Perbuatan-perbuatan salat yang lain, tetapi tak comel lah. Bagaimanapun golongan ulama Zahiriyah. Jadi biar kita tahu banyak macam-macam mazhab bila belajar hadis ni. Sebab gini, hadis ni tempat rujukan semua, bukan orang Syafi'i saja ni. Rujuk pada hadis. Orang Zahiriyah pun rujuk juga. Kita kata kita tak pernah bertemu ni. Yalah, kita tak pernah bertemu. Tapi kalau bertemu, ulama Zahiriyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukilkan daripadanya berpendapat mendahului imam tidak kira pada perbuatan mana sekalipun, semuanya membatalkan solat.
berat pula dia situ. Tak kira mendahului apa pun. Rokok kau sujud, kau bangun daripada rokok, kau bangun daripada sujud, ke apa saja pun membatalkan solat. Berat tu. Itu pendapat golongan Zahiriyah. Dan pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad dia ada banyak pendapat. Pendapat dia yang lain kata tidak begitu. Baik, itulah sekadar perbincangan tentang tajuk bab Imam Bukhari. Jadi bila dia kata mata yasjudu man khalfal imam, sebenarnya dia nak menarik perhatian kita kepada khilaf di kalangan ulama tentang itu. Bila nak sujud. Jadi ada dua cara sekurang-kurangnya, secara muqaranah dan mu'aqabah. Walau bagaimanapun tak boleh mendahului imam. Kemudian kalau kita tidak ikut cara tu, menyalahi hadis tu yang Nabi kata idza sajada fasjudu, bila dia sujud baru kamu sujud. Kalau kita tidak buat begitu, jadi macam mana? Makna kita mendahului dia lah, berdosa. Sembahyang sah, mengikut jumhur ulama sah, tapi berdosa. Boleh juga berlaku kita sampai berdosa, sembahyang kita sah, boleh. Tapi mengikut Imam Ahmad dan Zahiriyah tak sah. Jadi benda antara sah dengan tak sah ni kena beringat lah, kena jagalah. Baiklah. Seterusnya nota ini kata Anas ni daripada Nabi SAW, apabila dia, yakni imam, sujud, maka sujudlah kamu, maka bersujudlah kamu, yakni para makmum. Apa maksud dia di bab hari ni? Macam saya sebut tadilah, secara ringkasnya tajuk bab itu merupakan dakwaannya, apa yang didakwanya, ataupun soalan, jawapan dia. Ni tajuk bab merupakan bila. Tengok ni, ini jawapan dia. Ada kalanya tajuk bab itu merupakan dakwaan, jadi yang di bawah dia tu buktinya. Jadi kalau kamu kata kemudian, apa buktinya? Ni buktinya. Bila nak sujud orang di belakang imam, kita kata selepas imam. Apa bukti? Ni bukti. Jadi orang yang belajar hadis ni bukan orang yang belajar hadis saja, yang tidak belajar hadis pun sepatutnya kena tahu dalil itu, bukti itu. Cuba kita tengok Imam Bukhari ni cara. Dia tidak dakwa saja. Dia tidak bagi soalan saja, dia bagi jawapan. Jawapan itu dengan hadis. Dengan hadis. Itulah ahlul hadis. Dia jawab dengan hadis. Bukan jawab fikiran dia dah. Dia jawab dengan hadis. Tapi fikiran pun guna juga. Bukan maknanya jawab dengan hadis tu tak guna fikiran langsung. Tak. Guna fikiran. Misalnya, bila dia sujud, maka sujudlah kamu. Maka tu duduk kemudian tu. Dia kena berlaku ini dulu tu. Orang panggil fi'il syarat dulu. Bila dia sujud, dia kena berlaku yang tu dulu. Baru, sebab itu kita terjemah, baru kamu sujud. Sebab itu orang panggil jawab syarat. Jadi guna fikiran tu, belajar tu. Kita belajar lah. Semua belajar. Lepas tu fa pula. Fa tu mesti kemudian. Itu makna fa. Bersama betul, sama betul. Tidak fa. Fasjudu, fa. Bukan thummasjudu. Kalau thummasjudu lama benar. Baru sujud, setelah dia sujud lama baru kita. Bukan. Fa. Ini semua tu ilmu mengambil kira. Apa ni, dari segi bahasa, dari segi apa, semua tu. Baik, kita tengok sini 1418. Kesesuaian athar Anas yang dikemukakan secara ta'liq oleh Bukhari ini dengan tajuk babnya adalah kerana ia menjawab soalan. Bilakah orang, yakni makmum di belakang imam bersujud? Athar Anas menjawab,
bahawa ia sujud apabila imam sujud? Itu jawab dia. Tajuk bab soalan ini, riwayat ta'liq ni secara jawapannya. Jawapannya. Kalau kita kata asar, kalau kita kata hadis pun sama, boleh juga. Mengambil kira dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Menurut Hafiz Ibn Hajar, ia adalah sebahagian daripada hadis Anas yang tersebut di dalam bab sebelum ini. Sebelum ni kita dah baca dah. Imam itu dilantik untuk diikuti. Bila dia rokok, kamu rokok. Bila dia sujud, kamu sujud. Jadi ini sebahagian daripada hadis sebelum ini. Di bawah babu ijabit takbir nanti akan tersebut dengan lafaz yang tersebut di sini, daripada saluran riwayat Al-Laits daripada Az-Zuhri, yang betul-betul sama ni. Itu di dalam bab ijabut takbir, bukan dalam riwayat yang lepas. Dalam riwayat yang lepas tu tidak betul-betul sama gitu. Kalau nak tengok sama, beginilah. Kemudian di sini bincang panjang lagi. Saya tidak nak sebut panjang lah, sekadar tu pun cukup dah. Kalau nak kira dalam kitab-kitab nu, syarah nu, Hafiz Al-Aini bantah pendapat Ibnu Hajar ni. Dia kata tak betul gitu tu. Tak betul. Padahal betul dah yang Hafiz Ibnu Hajar tu betul dah. Sebab itu dia sebut di bawah bab ijabut takbir nanti, itu yang tepatnya. Tetapi yang sebelum ni menunjukkan begitu dah, walaupun lafaz dia tidak betul-betul sama. Tak apalah, dia perbahasan dia tu kita biarkan begitulah. 1419. Kemudian kita masuk hadis. Masuk hadis. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id, dan seterusnya di sini kita bertemu dengan salah seorang perawi dia, iaitu Abu Ishaq, ambil daripada Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Ini kita baru bertemu. Kalau yang sudah bertemu dah tu tak perlulah lah. Jadi siapa Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ni? Dia meriwayatkan daripada Bara. Dia meriwayatkan daripada Bara. Dia ni sahabat ke, dia ni tabi'i ke, dia macam mana? Jadi kita kena tahu tabaqat ataupun peringkat-peringkat perawi itu. Dia 1419. Cuba tengok. Beliau ialah Abdullah bin Yazid bin Zaid bin Husain. Husain, bukan Husain dah. Husain bin Amr Al-Ausi. Ni sahabat. Apa ni? Ansar lah. Aus, daripada puak Aus, bukan Khazraj. Bukan Khazraji. Al-Khatmi. Kunyahnya ialah Abu Musa. Abdullah bin Yazid hadir dalam peristiwa di Hudaybiyah dan terlibat dalam Bai'ah Ridwan. Bermakna riwayat ini, kalau kita pakai inilah, riwayat seorang sahabat daripada seorang sahabat yang lain. Tidak semestinya dalam sanad hadis tu generasi lain-lain semua, tak mesti. Macam di sini, kalau kita terima yang inilah, bermakna sahabat meriwayatkan daripada sahabat. Abdullah bin Yazid pun sahabat, Bara bin Azib pun sahabat. Ketika itu beliau baru berumur 17 tahun. Ketika Bai'ah Ridwan itu. Bai'ah Ridwan berlaku pada tahun ke-7, ke-6 tu. Ketika itu beliau baru berumur 17 tahun. Beliau juga pernah menjadi gubernur di Kufah semasa pemerintahan Ibnu Zubair. Jadi dia ni bukan calon-calon orang. Gubernur ni dalam sistem khilafah tu sama dengan menteri besar lah. Kalau dalam sistem pemerintahan kita ni, menteri besar dia ni. Di zaman pemerintahan Ibnu Zubair, Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Yazid meninggal dunia sebelum tahun 70 Hijrah. Sebelum Ibnu Zubair dijatuhi hukuman bunuh terhadap Ibnu Zubair itu. Sebelum Abdullah bin Zubair dibunuh, dia meninggal.
Dengan tepat tahun itu, ada kalanya ulama-ulama tak boleh nak sebut. Dia sebut sebelum tahun 70 Hijrah. Itu saja, setakat tu. Setengah-setengah dia boleh sebut dengan tepat. Begitulah kajian tu, setakat tu je adanya. Baiklah. Dia kata Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepadaku, kata Abu Ishaq. Bila kata kepadaku tu maksudnya aku seorang saja. Ketika dia cerita hadis ni, aku seorang saja yang terima daripada, bukan ramai. Itu makna haddathani. Kalau dia kata haddathana, yang terima tu ramai. Ini haddathani. Katanya Al-Bara' bin Azib meriwayatkan kepadaku. Kepadaku pula. Ini pun seorang juga cerita. Seorang juga. Jadi bila seorang perawi begini kan, ini dipanggil tafarrud perawi. Saya tidaklah nak pergi jauh lah. Hadis gharib di satu peringkat. Gharib dengan makna tafarrud perawi. Bukan semestinya dhaif. Tak semestinya dhaif. Okey, tak apalah. Lepas tu dia sebut ini. Ini orang panggil jumlah mu'taridah. Ini kalau ada gini kan, ada gini ni bahasa kita pun begitu kan. Nabi kita Muhammad, kita pun buat sengkan gitu, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu orang panggil jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Yang bukan sebenarnya benda yang nak diperkatakan, bukan nak cerita yang tu dah. Itu tu mencela, jumlah mencela, ayat mencela sebagai doa. Jadi dia kata Al-Bara' bin Azib meriwayatkan kepadaku dan beliau bukanlah pendusta. Kalau Abdullah bin Yazid yang kata begitu, maksudnya Bara' bin Azib ni bukan pendusta. Dia bukan pendusta. Baik, siapa yang kata begini? Dia bukanlah pendusta ni siapa? Siapa yang dinafikan dusta tu daripadanya? Al-Bara' ke Abdullah bin Yazid? Ada dua pendapat di situ. Baik, kita tengok 1420. Ni para ulama terbahagi kepada dua kumpulan dalam menentukan marji' dhamir huwa dalam jumlah. Maksudnya jumlah tu ayat. Wa huwa ghairu kadzub. Wa huwa ghairu kadzub ni huwa ni kita panggil dhamir. Dhamir ni ganti nama lah. Kalau kita bahasa Melayu ni ganti nama. Ganti nama tu siapa-siapa pun boleh guna. Dia ni orang untuk dia boleh guna semua. Jadi dia balik ke mana? Jadi dia balik ke mana ni huwa ni? Balik, tempat balik dia tu, itu dipanggil marji' dhamir. Jadi kita kata misal Ahmad pulang ke rumahnya. Nya tu siapa? Nya tu balik kepada Ahmad lah. Dia menanggalkan baju. Dia tu siapa? Ahmad tadi lah. Itu cara dia dipanggil marji' dhamir. Saya bahasa Melayu boleh kecek, tapi nak anggap dia dipanggil tu marji' dhamir tu. Tu tempat kembali ganti nama tu lah. Ada ke tidak istilah dalam bahasa Melayu khusus tempat kembali dhamir tu, ganti nama tu. Jadi dia bincang ni, wa huwa ghairu kadzub. Huwa ni siapa? Dia tu siapa? Sebab boleh jadi dua orang di sini ni, antara Abdullah bin Yazid dan Bara' bin Azib, antara dua tu. Bukan cerita tentang orang lain, tentang ia perawi di bawah lagi, tidak. Adakah ia kembali kepada Al-Bara' atau Abdullah bin Yazid? Ada khilaf ulama di sini. Yahya bin Ma'in Al-Humaidi dan Ibnul Jauzi berpendapat ia merujuk kepada Abdullah bin Yazid. Ni dhamir ni, wahwa ni, siapa yang kata begini? Perawi di bawahnya, yakni Abu Ishaq. Perawi di bawahnya Abu Ishaq. Jadi kembali kepada Abdullah bin Yazid. Dan yang berkata begitu adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Kalau kita terima huwa ni,
Abdullah bin Yazid, maka yang berkata begini Abu Ishaq As-Sabi'i. Apa alasan dia? Apa alasan? Dia kena ada alasan. Dia kena ada alasan. Sebab ulama ni kan, bila dia bercakap, dia ada alasan. Selalu sama gitu kan? Tak juga. Tu kita kena tengok tu. Sepatutnya kena gitulah. Sepatutnya kena gitu. Bila nak cerita tentang benda-benda gini, dia kena ada alasan. Jadi apa alasannya? Alasan mereka ialah Al-Bara, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau tidak memerlukan kepada sebarang ta'dil dan tazkiyah. Berbeza keadaannya daripada Abdullah bin Yazid, kerana beliau hanya seorang tabi'i. Dan tentu sekali lebih memerlukan kepada ta'dil dan tazkiyah seseorang terhadapnya. Itu alasannya. Tadi kita kata, dan dia sahabat, samalah dengan Barak tu, tak perlu kedua lah. Apa perlu sebut wahwa ghairu kadhubnya? Dan kalau kedua-dua tu sahabat, masalahnya mereka ni tak terima Abdullah bin Yazid tu sebagai sahabat. Sebab itu kita dah sebut dah tadi, ada khilaf di situ. Ada yang disepakati dia tu sahabat, tak ada khilaf. Abu Hurairah misalnya, ada khilaf? Tak ada khilaf, memang sahabat. Tapi kalau Abdullah bin Yazid ni, tak ada khilaf? Ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu yang sebut tadi, saya ambil tu dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dia sebut tu dia ikut serta dalam Bai'ah Ridwan. Umur dia ketika 17 tahun. Dalam Siyar A'lamin Nubala sebut. Maknanya kalau ikut Bai'ah Ridwan, berbai'ah dengan Nabi, tak sahabat lagi kau macam tu. Sehingga sanggup mati tu. Sahabat adalah kira-kiranya. Mereka ni tak pakai yang tu. Kalau dia pakai yang tu, selesai lah. Dia bukan jalan-jalan orang ni. Yahya bin Ma'in Humaidi ni guru Imam Bukhari. Dia tak terima Abdullah bin Yazid ni sebagai sahabat Nabi. Bila tidak sahabat Nabi, boleh orang kritik, orang kata dia pendusta, orang kata tak boleh. Sebab itu perlu kepada wahwa ghairu kadhub, kata begitu. Mana perawi itu boleh jadi orang tak kenal dia ni siapa. Jadi dia rasa perlu sebut dia ni bukan sembarang orang. Walaupun dia ni tidak sahabat, tapi dia ni bukan pendusta. Jadi kamu sepatutnya terimalah. Tadi kan kita dah cerita, walaupun dia kata dia cerita kepada saya, meriwayatkan kepadaku, aku seorang saja cerita. Tetapi dia tu siapa? Dia tu bukan pendusta. Dia kata Barak cerita kepadaku seorang, bukan orang lain dengar pun. Jadi kamu kena ingat, dia ni bukan pendusta. Dia tu tidak sahabat, mengikut mereka ini. Jadi sekurang-kurangnya hari ni kita tahu ya, ada juga sahabat yang tidak disepakati. Ada yang kata dia sahabat, ada yang kata tidak. Bukan semua sahabat tu disepakati, tidak. Ini antara yang tidak disepakati ulama. Jadi dialah yang perlu kepada ta'dil itu. Bila kata dia tidak pendusta, dia tidak pendusta, maknanya macam tazkiyah lah untuk dia, kredit untuk dia, macam kita sebut dia baik lah, dia orang baik, supaya cerita dia tu diterima. Tapi bagi orang yang kata dia ni sahabat, seperti akan datang, cepat apa kita tengok lah. Pandangan golongan ini ada kewajarannya jika dia ambil kira pendapat segolongan ulama yang mengatakan Abdullah bin Yazid itu hanya seorang tabi'i. Kalau kita ambil pendapat itu, munasabah lah. Kalau kata dia ni wahwa ghairu kadhub ni, huwa ni balik kepada dia, munasabah lah. Tetapi jika dia ambil kira pendapat golongan ulama yang mengatakan Abdullah bin Yazid juga seorang sahabat, maka tidak ada apa-apa perbezaan lagi di antaranya dan Barak bin Azib. Tak ada beza lagi. Sahabat dia sekecil-kecil sahabat pun ya, sama mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi dia tu adil. Adil ni mana kita tak perlu bahas dah tentang dia ni. Betul kau cakap ni,
dia ni penipu ke tidak? Tak ada. Tak boleh kata begitu. Kena terima bila kata sahabat ni sebagai baik, kena terima begitu. Sebab itulah dia ada kata-kata ulama tu, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat ni semuanya adil. Tak kira macam mana pun, kecil macam mana pun. Dia berjumpa dengan Nabi semasa dia masih kecil lagi, kira-kiranya boleh diterima sebagai sahabat lah. Pun begitu. Itu kelebihan sahabat tu, berbeza dia daripada yang lain-lain. Jadi kalau kita belajar hadis ni, yang ada orang kata jarh, kritikan atau sebut tak baik, itu berkenaan dengan perawi-perawi di bawah daripada sahabat. Sahabat tak terlibat, tak kena. Itu kelebihan. Apa sebab? Sebabnya sahabat ini disebut baik oleh Allah dalam Quran. Bukan main-main, bukan orang biasa. Yang kita duduk terima orang ni sebagai perawi hadis sahih, siapa kata? Manusia juga yang kata. Ulama ni pun kita terima. Apatah lagi kalau Tuhan nak pertikai apanya. Itu alasan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitulah. Sebab apa kita tak boleh pertikai? Sebab sahabat ini Allah sebut dalam Quran baik, tak pernah sebut tak baik. Kalau ada sebutlah macam keterlanjuran dia, lepas tu mesti ada sebut Allah maafkannya, mesti ada. Itu keadaan sahabat tu begitu. Afallahu anhum, mesti ada ayat-ayat seperti itu. Kalau ada sebut keterlanjuran, kesilapan pun, lepas tu bukan Allah saja yang kita kata mentakdilkan, Nabi pun begitu juga. Dengan sebab itu Ahlussunnah angkat tangan. Kalau sahabat terima tu, tak kira dia sehari pun bertemu dengan sekali berjumpa dengan Nabi, dia Islam sekali, tengok saja, tak bercakap pun. Kalau dia riwayat satu pun boleh terima. Begitu cara. Itu lebih sahabat. Yang tu kita kena bincang secara berasingan pula lah kedudukan sahabat. Secara kedudukan sahabat. Kalau kita kata dia ni sahabat, bermakna kedudukannya sama dengan barak juga. Dan kalau sama, untuk apa dinafikan dusta tu daripada dia? Tadilah. Sebab tadi kita kata perlu, kita kata untuk dia ni. Dan kalau dia sahabat, tak perlulah. Kenapa kata juga? Dan pelik juga kan, kalau kita tengoklah perkataan itu, kadzub, kadzub ni, saya pun ada sebut di sini, sirah mubalaghah dia. Sirah mubalaghah, menunjukkan sangat. Kadzub maknanya kuat berdusta, pendusta besar. Itu mana? Jadi kata dia tidak pendusta besar, pendusta kecil ada juga. Kau macam mana ni? Dia boleh jadi keliru tu. Kadang-kadang dia ada juga berdusta, cuma tidak selalu berdusta. Dia benda-benda macam ni lah yang perlu dibincangkan. Kalau kita baca hadis, tak kena gaya, tengok terjemah saja, dan yang terjemah tu pun tak pandai, dia boleh jadi dia terjemah gitu. Dia bukan seorang yang pendusta besar, dia bukan seorang pendusta besar. Yang dinafikan pendusta besar, pendusta saja tu, berdusta tu tidak dinafikan. Ada juga. Adakah begitu maknanya? Tidak, bukan begitu. Itu benda yang kita kena tengok ni. Sebenarnya para ulama tidak sepakat tentang Abdullah bin Yazid itu sebagai seorang sahabat. Ada yang tidak menerimanya sebagai sahabat Nabi SAW. Ada yang mengambil sikap tawakuf. Tawakuf ni tak mahu kata apa. Tak mahu kata apa. Nak kata nafikan pun tidak, mengatakan dia sahabat pun tidak. Dan ada pula yang menerima beliau sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ulama yang tidak menerima Abdullah bin Yazid sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Yahya bin Ma'in, Mus'ab Az-Zubairi, Al-Humaidi dan Ibnul Jauzi. Bukan bermakna dah kita tidak anggap dia ni sahabat, maknanya bolehlah kita nak kritik sebarangan.
Diketahui dia tu orang baik. Ulama-ulama dah kata dia tu orang baik, tak ada apa masalah pun. Cumanya dia tidak sahabat. Itu sajalah. Imam Ahmad, Abu Hatim dan Abu Daud adalah antara ulama yang mengambil sikap tawakuf tentang kedudukan Abdullah bin Yazid sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diam, tak mahu kata apa. Ibnul Barqi, Ad-Daraqutni, Az-Zahabi dan lain-lain pula adalah antara ulama yang berpendapat Abdullah bin Yazid adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni terima. Bahkan dia sebut dengan jelas, ini sahabat Nabi. Al-Khattabi, Qadhi Iyad, An-Nawawi dan Hafiz Ibn Hajar pula berpendapat dhamir huwa. Huwa ni kembali kepada Bara' bin Azib. Ni dia kata ni huwa tadi, wa huwa ghairu kadzub. Dia bukan pendusta. Dia tu maksudnya Bara' bin Azib, bukan Abdullah bin Yazid, bukan. Dia ada khilaf di situ tu. Perbezaan pendapat. Dan yang berkata begitu adalah Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid yang kata begitu. Cuma apa perlunya Al-Bara' kepada ta'dil seperti itu? Apa perlu? Bukankah dia seorang sahabat yang memang adil pada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia tu semua diterima oleh semua sebagai sahabat Nabi. Jadi untuk apa dia katakan wa huwa ghairu kadzub tu? Tiba-tiba kata begitu. Kata-kata Abdullah bin Yazid bahawa Al-Bara' bukan pendusta bukanlah untuk mentakdil atau mentauthikkannya. Bukan nak suruh orang kata dia thiqah, malah untuk menguatkan riwayat dan apa yang dikatakannya sahaja. Untuk menguatkan itu saja. Sebab ada orang baca Quran, lepas baca Quran, sadaqallahul azim, dia kata. Apa Allah tak benar ke? Allah tak benar? Allah berdusta ke? Ada ketika berdusta ke? Kenapa kata begitu? Jadi kata tu tidak semestinya nak menafikan dusta, nak kata dia ada juga berdusta, tidak. Itu sebagai menguatkan sahaja, menyatakan keyakinan kita bahawa kita percaya dia tu benar. Itu sama juga di sini. Tidak semesti kalau kata dia bukan pendusta tu, nak kata nak mentaufikkan dia, mentakdilkan dia. Tidak. Ini semata-mata nak menguatkan riwayat dia. Bila orang yang tidak berdusta kata sesuatu, sepatutnya kita terima, kan? Begitulah. Kata-kata Abdullah bin Yazid itu menurut An-Nawawi berarti Al-Bara' telah meriwayatkan kepadaku dan dia seorang yang tidak tertuduh. Tidak tertuduh. Sebagaimana kamu semua tahu. Oleh itu percayalah kepada apa yang aku riwayatkan daripada inya ini. Sebab kadang-kadang bila orang bercakap begitu kan, kita tak tahu latar belakang dia, memang pening. Tapi kalau tahu latar belakang, tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Misalnya kalau kita bercakap dengan orang-orang Khawarij yang menuduh setengah-setengah sahabat itu sebagai tidak adil. Sebagai tidak adil. Sebab apa? Sebab sahabat ni begini-gini misalnya. Jadi kita nak kata kepada dia, ni orang yang aku riwayat hadis ni daripada dia, ni bukan golongan yang kamu tak percaya tu. Golongan yang kamu percaya lah, sebab dia tidak terlibat dalam apa yang kamu kata tu. Kan golongan Khawarij kata semua jadi fasik. Yang sokong Sayyidina Ali pun jadi fasik juga. Yang sokong Muawiyah pun fasik juga, kata dia, jahat. Dia kata yang tidak terlibat dengan perang sebelum tu, itu yang bagus, kita terima yang tu. Yang ni kita tak mahu terima riwayat dia. Kan kepada orang-orang seperti itu perlu kita kata bahawa dia ni kenapa, untuk apa kita tak terima, kenapa, apa alasan kita tak mahu terima riwayat dia. Kalau mengikut pandangan kamu sekalipun sepatutnya kamu terima, sebab dia tak terlibat dalam semua tu, dalam peperangan yang menyebabkan kamu kata mereka tu jahat. Dia tidak. Jadi sepatutnya kamu terima. Begitu.
Antara buktinya ialah bukti bahawa wahwa ghairu kadhub. Huwa tu balik kepada Al-Bara' bin Azib. Dia kena ada bukti, kita nak kata ni. Nak tarjihkan, kita nak kata yang ni kuat, yang ni kurang kuat. Dia kena ada bukti. Apa buktinya? Iaitu hadis Abdullah bin Yazid yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya melalui saluran riwayat Muharib bin Dithar. Katanya, aku mendengar Abdullah bin Yazid berucap di atas mimbar. Katanya, Al-Bara' meriwayatkan kepadaku dan beliau bukan seorang pendusta. Jadi jelas ini. Jelas ini. Dia kata ni bila? Ketika dia naik mimbar. Dia kata Al-Bara' meriwayatkan kepadaku dan beliau bukan seorang pendusta. Jelas. Dia yang kata. Bukan orang lain. Bukan perawi di bawahnya lagi. Iaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Bukan. Ini bukti. Sebab apa begitu? Sebab dia perasan semasa dia jadi gubernur tu, ada orang di belakang dia ni sembahyang macam mendahului dia. Jadi dia nak cerita lah dia ada. Sebelum dia cerita hadis ni, dia kata macam ni lah. Hadis At-Tabarani menjelaskan sebab kenapa Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis 690 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah itu kepada orang ramai. Kenapa? Sebabnya ialah beliau mengimami orang ramai di Kufah. Mereka meletak kepala, yang ini bersujud sebelum beliau meletak kepala, yang ini bersujud dan mengangkat kepala. Kenapa saya tak kata bangun daripada sujud ataupun bersujud saja? Sebab lafaz hadis tu begitu. Jadi sepaksalah saya kena kata mereka meletak kepala. Letak macam mana? Letak macam orang nak tidur gitu. Dah letak sujud tu, letak dahi kan. Sebab perkataan tu dia guna begitu. Jadi tak boleh kita ambil mafhum dia. Mereka bersujud. Itu mana-mana pula. Jadi orang yang cerita hadis ni, dia kena jaga lafaz-lafaz. Walaupun kita nampak kenapa? Jadi perlu ada pula dalam kurungan tu. Tak boleh lah, sebab macam tu lafaz yang digunakan. Itu kaedahnya. Jadi kalau saya tunjuk teks asal pun begitu. Memang begitu. Dan mengangkat kepala, jadi dari sujud sebelum beliau mengangkatnya, maka beliau menyampaikan hadis itu sebagai teguran terhadap mereka. Demikianlah disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan Al-Aini dalam syarah Bukhari mereka. Yang ini kan, yang saya ambil ni, dia kata hadis Tabarani menjelaskan sebab kenapa ini. Saya cek dalam Tabarani, tak jumpa tu. Dalam kitab-kitab dia tak bertemu. Tetapi kita percaya kepada Hafiz Ibn Hajar ni dan Aini, dia sebut begitu. Jadi ni kalau nak tengok dalam Fathul Bari ke ataupun Umdatul Qari memang ada lah. Tapi saya cuba cek sendiri. Yang ni tak bertemu. Wallahu a'lam, mungkin ada lah tu di mana-mana tu. Kita harap begitulah. Sebab dua orang tokoh ni sebut ni. Tetapi kerja ahli ilmu ni dia kena susah sikit. Kadang-kadang kena cek sendiri. Macam sekarang ni saya boleh sebut, saya tengok, saya tak jumpa. Sebab tu jadi terpaksa saya kena sebut. Saya tak bagi rujukan ni, jilid berapa, buka surat berapa dalam Tabarani sebut tu. Dan riwayat Ibnu Khuzaimah apa ni, saya hanya sebut disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, dhamir huwa dalam jumlah ayat. Sebab gini susah juga kan. Kalau kita disebut ayat ni, maksud ayat Quran tu kan. Bahasa Melayu ni huwa dalam ayat, bahwa ghairu kadzub, takut-takut jadi keliru ni. Ni ayat Quran, bukan ayat Quran ni. Sebab itu kata jumlah. Jumlah ni bahasa Arab, dia tak sebut ayat, dia sebut jumlah. Bahasa Melayu kata ayat lah. Ni ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Tidak ayat Quran pun. Dia sebut ayat. Jadi saya sebut yang asal, jumlah. Maksudnya ayat, bukan ayat Quran. Lebih patut kembali kepada marji' yang dekat.
Itu mengikut kaedah lah. Orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu. Kalau antara dua ni, nak balik kepada Abdullah bin Yazid ke nak balik kepada Bara', mana yang dekat? Yang dekatnya dekat dengan Bara' bin Azib. Jadi dhamir tu, ganti nama tu sepatutnya balik kepada dia. Itu salah satu kaedah tu. Bukan Abdullah bin Yazid. Seperkara lagi yang mungkin juga menimbulkan kekeliruan pada jumlah, yakni ayat wa huwa ghairu kadzub, itu ia telah digunakan dalam sirah mubalaghah yang saya sebut tadi, sirah mubalaghah. Yang pada asalnya berarti sangat dusta. Dia bukan seorang yang sangat dusta, sangat gitu. Kalau begitu, ia hanya menafikan sangat dusta, yakni kadzubiyah sahaja daripada Al-Bara' atau Abdullah bin Yazid. Ia tidak menafikan dusta secara mutlak, yakni kadzibiyah daripadanya. Seolah-olahnya sifat dusta itu masih diterima juga ada padanya, sebab perkataan yang diguna tu kadzub. Ini dari segi perkataan yang diguna tu nak bahas. Sebab takut mungkin, iyalah kepada kita yang tak belajar ni, tak apalah. Kepada yang belajar ni kata, kenapa? Apa maknanya kata ghairu kadzub? Ni menafikan sangat dusta, tidak menafikan semua sekali dusta tu, licin dah. Kalau kita kata dia tidak dusta, itu barulah menafikan dusta secara mutlak. Ni menafikan sangat dusta. Apa maknanya? Macam kita kata gini, bahasa Arab kata orang yang makan, akilun, akil, orang yang makan. Orang yang beri makan, kuat makan, akul, akul, kadzub, sama. Kalau kita kata dia bukan beri makan, lain dengan daripada kita kata dia bukan makan. Dia bukan makan, atau dia tidak makan, dengan dia tidak banyak makan, lain. Apa makna? Kenapa gini? Dia sebut gini. Sebab itu jawapan bagi kemuskilan ini ialah sirah mubalaghah di sini tidak dipakai dengan makna asalnya. Itu kita kena tahu tu. Sebab tu orang-orang duduk kata mesti kena ada belajar bahasa Arab dengan kuat, dan kemas sungguh. Sebab apa? Kalau tidak, benda-benda macam ni boleh berlaku. Bila kita berhadapan dengan ini, susah lah. Bahawa sirah mubalaghah ni kadang-kadang perkataan itu diguna, tapi makna dia tak boleh pakai dengan makna asal dia. Kalau pakai jadi rusak macam tadi lah. Kalau begitu kamu menafikan sangat saja, kamu tidak menafikan dusta. Artinya boleh jadi ada juga sikit sebanyak kadang-kadang dia berdusta, gitu lah. Bukan. Lepas tu sebab itu kita kena boleh cerita bahawa sirah mubalaghah kadang-kadang diguna, tetapi makna asal dia tidak dipakai. Yang dipakai ialah makna dusta tu sendiri. Sebab itu saya terjemah, dia bukan pendusta. Bukan saya kata dia bukan sangat pendusta, sangat kuat berdusta. Pendusta saja, dia bukan pendusta. Cuba tengok terjemahan tadi. Sebaliknya, ia hanya dipakai dengan arti ghairu dhi kadzib. Wa huwa ghairu dhi kadzib. Yang ni bukan pendusta. Yang saya terjemah tadi gini lah. Maknanya bukan sangat pendusta dah. Okay. Walaupun makna perkataan asal dia memang gitu. Penggunaan sirah mubalaghah dengan arti sifat biasa itu banyak juga digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kita nak kata, kamu kata tidak diguna dengan makna ni pula, sedangkan makna asal dia begitu. Apa bukti dia? Banyak dalam Quran pun ada. Maknanya dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia guna begitu. Dia guna begitu. Misalnya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Zallam ni. Zallam ni. Itu sirah mubalaghah. Kerana kira sangat zalim. Zalim itu maknanya, kita Melayu berkata zalim juga, yang zalim, penzalim.
Tapi kalau zalam, sangat zalim. Jadi apakah yang dinafikan di sini? Tuhan tu sangat zalim saja yang dinafi. Zalim sikit-sikit ada. Begitu ke? Tidak. Ni cuba kita tengok ni terjemahan dia. Dan hak akhir, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim. Tidak berlaku zalim kepada hambanya. Sekali-kali tidak. Bukan. Tuhanmu bukan sangat zalim. Tuhanmu bukan sangat zalim. Ada. Tuhanmu bukan zalim. Itu maksud dia. Bukan zalim. Perkataan zalam adalah sirah mubalaghah. Mana asalnya ialah sangat zalim. Di dalam firman Allah ini, ia tidak dipakai dengan makna asalnya. Sebaliknya, ia hanya dipakai dengan makna dhi zulmin. Wa ma rabbuka bi zallam, wa ma rabbuka bi dhi zulmin. Gitu maksud dia. Dhi zulmin, makna zalim. Jadi, wa ma rabbuka bi zallam telah dipakai dengan makna wa ma rabbuka bidhi zulmin. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim. Sikit pun zalim tak ada. Apatah lagi zalim yang banyak, sikit pun tak ada. Jangan pula kita kata zalim sedikit, ada yang dinafikan, banyak zalim itu yang dinafikan. Jangan pula pergi situ. Salah lah kalau macam tu. Salah lah. Jadi semua perkataan-perkataan ini sebenarnya wahuwa ghairu kadzub dan sebagainya, itu sebagai menguatkan keadaan. Menguatkan keadaan seseorang itu. Dia bukan nak mentakdilkan dia ataupun menthiqahkan dia, tidak memberi makna begitu ya. Panjang pula habislah situ. Secara ringkas panjang lagi kalau nak bincang. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun daripada kami yang membungkukkan belakangnya. Bila i'tidal tu tetap begitulah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersujud, setelah itu barulah kami bersujud. Jadi inilah yang pegangan Imam Bukhari ni, yang kata mu'aqabah tadi tu. Ikut setelah imam tu betul-betul melakukan benda tu. Itu makna mu'aqabah, bukan muqaradah. Baiklah. Di dalam riwayat Israel daripada Abi Ishaq tersebut hatta yadha jabhatahu 'ala al-ard. Ni kan ni riwayat Abu Ishaq juga ni, daripada Abdullah bin Yazid tadi. Cuba kita perhati sini. Riwayat Abu Ishaq daripada Abdullah bin Yazid. Cuba tengok sini. Cumanya yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq di sini Sufyan. Yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq itu ialah Sufyan di sini. Dalam riwayat ni dia berbeza dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Israel daripada Abu Ishaq. Dalam riwayat Israel dia jelas, lebih jelas lagi sebut. Sebab itu hadis ni kita kena tengok banyak. Jangan tengok satu saja, satu saluran riwayat saja. Ni kalau saluran riwayat Israel daripada Abu Ishaq dan gini, hatta yadha'a jabhatahu 'ala al-ard, sehingga baginda meletakkan dahinya di lantai. Mana kami tak tahu sujud, sehingga Nabi betul-betul letak dahi dia di atas. Gitu. Kalau kita kata sehingga Nabi sujud, Nabi sujud tu kena dekat dahi dia ke lantai, tak jelas tu. Ketika dia mulai turun, kita pun tu boleh jadi difaham gitu. Dah. Kalau kita faham ni, tengok yang riwayat yang lain, tidak. Betul-betul menunjukkan mu'aqabah. Jadi Nabi telah melakukan perbuatan itu dengan sempurna, barulah turun.
Demikian juga tersebut di dalam riwayat Muslim. Sama juga, riwayat Muslim pun sama. Lihat riwayat Muslim berkenaan di bawah ini. Kita baca ringkas-ringkas. Haddatsana al-Bara annahum kanu yusalluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a raka'u, bila Nabi rukuk mereka rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila Nabi angkat kepalanya daripada rukuk dan dia kata sami'a Allahu liman hamidah, lam nazal qiyaman hatta narahu qad wada'a wajhahu fil ard thumma nattabi'uhu. Bila dia begitu, cuba kita tengok ni. Sehingga kami nampak baginda telah benar-benar meletakkan dahinya di lantai. Jelas. Jadi kami tidak sujud kecuali setelah dia sujud tu, dia mula turun sujud ke atau macam mana. Dia setelah dia betul-betul letak dahi. Jadi bukan satu riwayat, beberapa riwayat. Inilah pegangan Imam Bukhari. Orang-orang yang katakan ikut-ikut itu ikut secara muaqabah, bukan ikut muqaranah. Kalau muqaranah tak sempat dia sampai ke situ, kita boleh turun dah. Macam yang tersebut tadi kan. Lebih kurang begitu juga tersebut di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, iaitu hatta yatamakkana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-sujud, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar sujud. Telah benar-benar sujud. Barulah kami sujud. Itu makna muaqabah. Tapi janganlah pula sampai kita lambat turun tu sampai dia bangun pula. Jangan. Dengan sebab itu kalau imam tu begitu cara dia, kita kena turut tu, dia lama sikit dia sujud itu. Maknanya kita kata ginilah, makmum tu tunggu lambat kan. Setelah dia betul-betul letak dahi tu di lantai sujud, makmum tu tak sujud lagi sebelum pada tu. Maknanya dia sudah boleh baca dah subhana rabbiyal a'la. Kira-kiranya imam baca 5 kali, barulah makmum tu dia sempat baca 3 kali. Kan? Kalau imam tu baca 3 kali juga, boleh jadilah ketika makmum turun tu dia sudah bangun. Jadi kena pandai-pandai lah kalau nak ikut cara muaqabah ni. Kena pandai-pandai. Jadi imam tu kena jagalah, ambil kira makmum di belakang ni sempat ke tidak dia nak baca subhana rabbiyal a'la 3 kali tu, mengikut sunnah Nabi tu. Yang terbaiknya 3 kali, sempat ke tidak? Maknanya kalau nak bagi makmum tu sempat, dan dia kena baca 5 kali. Imam tu sempat baca 5 kali pun sempat. Makmum 3 kali. Janganlah terlalu cepat sangat, sebab kita tahu dah ni makmum ni jenis muaqabah ni ikut cara itu, cara Imam Bukhari ni. Jangan pula kita cepat-cepat imam tu pun. Jadi kena faham. Cuba kita tengok di sini kan, masyarakat kita yang mengamalkan Syafi'i, bila habis baca Fatihah waladhdallin amin, dia senyap kan, senyap. Nak bagi makmum tu sempat baca Fatihah, dia diam sekejap. Memang ada dalam hadis pun diam. Cumanya diam tu selama mana tak jelas itu, tapi diamlah. Jadi ijtihad ulama-ulama dalam mazhab Syafi'inya, diam tu kira-kiranya kadang kalau makmum baca Fatihah dengan tidak slow sangatlah, sempat. Sebab apa di belakang ni ikut cara Syafi'i ni. Kita yang jadi imam ni pun Syafi'i, bolehlah buat begitu. Boleh buat begitu. Tapi kalau ikut mazhab lain, dia baca inna a'tainakal kautsar, dah cepat tu pula dah. Lepas waladhdallin, amin pun dia tak kata. Ni saya cerita ni orang Hanafi, amin pun dia tak kata.
Sebab imam tak kata amin. Bila tak kata amin, tahulah baca surah. Dia tak tunggu dah. Sebab imam semua jamin, imam semua tanggung. Makmum apa-apa pun, imam semua tanggung. Jadi untuk apa dia nak bagi peluang kepada makmum baca apa semua? Teruslah dia baca surah. Baca surah tu bismillah pun tak ada pula. Terus inna a'tainakal kautsar. Mana nak dah baca Fatihahnya? Jadi bila kita berjemaah ni kena ambil kira lah kira-kiranya. Imam pun kena faham yang kita nak ikut cara mana ni. Di belakang kita tu orang macam mana tu. Kira-kiranya kalau nak ikut tadi, imam tu kena baca subhana rabbiyal a'la 5 kali. Boleh ke? Boleh. Tak jadi masalah. Barulah makmum tu sempat 3 kali. Kecuali kalau mukharanah. Kalau mukharanah tu memang imam baca 3 kali, makmum baca 3 kali, boleh. Kalau mukharanah. Tapi kalau ikut cara muaqabah, tak ada. Dia mungkin makmum sempat baca sekali saja atau 2 kali, dah imam dah bangun. Itu cara. Jadi kena jagalah. Yang sebab itulah senang kalau kita makmum dan imam itu sama cara dia, baru senang. Kalau tidak, susahlah. Yang ni lambat, yang ni cepat kan. Jadi masalah lah. Lepas tu habislah situ. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah satu, wajib mengikut imam pada segala perbuatannya ketika salat berjamaah. Wajib wajib. Mana kalau tidak buat begitu berdosa lah. Berdosa. Kalau mendahului imam, berdosa besar. Lepas ni bab yang berikutnya selepas ni, Imam Bukhari buat tajuk dosa orang yang mendahului imam. Dosa. Mestilah kalau sampai berdosa, kalau sampai sebut ancaman begini-begini, dia bukan dosa biasa tu. Itu kaedahnya. Kalau sebut dosa tu teruk jadi. Dosanya apa? Akibatnya kepala jadi kepala himar, tubuh manusia. Nak kan jadi gitu? Nabi kata nak kan jadi gitu? Tak takut kan jadi gitu? Nabi ancam. Maknanya tak boleh buat lah. Dan kalau buat, benda tu haram, dosa besar. Bukan dosa kecil-kecil tak tu. Kalau ada ancaman begitu. Yang kedua, hadis Al-Bara' di atas dan hadis lain seumpamanya lebih menunjukkan cara muaqabah yang kita sebut. Kita terima kedua-duanya boleh, tapi hadis ni lebih menunjukkan muaqabah dalam mengikut pergerakan imam dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Jadi kena ingat tu muaqabah tu apa? Bukan tukar pula. Yang ketiga, makmum dikehendaki mengikut imam dalam mengerjakan sesuatu rukun salat seperti rukun, sujud dan lain-lain sebelum imam selesai mengerjakannya. Sebelum imam selesai mengerjakannya, baru ikut imam. Ni dia sujud dah, kita tak sujud lagi. Dia naik apa nama ni, duduk antara dua sujud, kita tak sujud lagi. Sampai boleh batal tu sembahyang. Tak boleh. Jangan sampai dia habis dia sujud, kita biar sempat dengan dia sujud juga. Jangan sampai 2 rukun. Kalau 2 rukun batal, tak sah sembahyang kita. Itu kalau mengikut mazhab Syafi'i. Setengah-setengah mazhab 1 lah. Tak boleh lebih, 1 rukun saja. Jadi jangan main-main. Itu makna mengikut imam. Nak kata dapat pahala banyak pun, dia ada cara-cara dia. Kalau tak kena gaya, boleh berdosa. Yang keempat, keharusan melihat kepada imam dalam bersolat untuk diikuti segala pergerakannya. Jadi kita nak tahu dia sudah sampai ke lantai ke dahi dia atau tidak, kita kena tengok kan. Jadi tengok tu makruh ke macam mana hukumnya? Tak makruh. Kalau tengok kursi, kata tengok kursi, tu baru makruh. Kalau tengok imam untuk dengan maksud kita nak tunggu dia, itu tak jadi masalah.
Mestilah yang boleh turun dengan tepat begitu setelah kita tengok. Bukan nak suruh pejam mata ya. Kena tengok. Tengok. Yang kelima, adanya tumakninah pada rukuk dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat turun bersujud setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah sujud dengan meletakkan dahinya di lantai. Kita sebut lantai di sini, sebenarnya dalam hadis sebut al-ard. Dan zaman Nabi dulu betul-betul atas tanah, atas pasir tu. Begitu. Maknanya tak mesti begitu. Kalau tak ada pasir, tak ada tanah pun lantai lah. Kalau tanah pun kita kira lantai lah tu. Ataupun rumah begitu. Yang asal dia disebut tanah, bumi, di atas bumi, atas tanah. Mereka tetap sempat mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la paling tidak sebanyak 3 kali. Dan kita tahu dah kan Nabi ajar yang sunnahnya 3 kali baca. Takkanlah dia buat begitu, dia bangun cepat sehingga makmum dia ni tak sempat nak baca 3 kali. Menunjukkan ada tumakninah lah tu. Lama lah dia duduk lama. Jadi kalau tak ada tumakninah ni macam mana? Kadar subhanallah, sekadar tu pun tak ada. Itu tak ada tumakninah lah. Kalau cuba dengar. Subhanallah. Sekadar tu sujud. Boleh dah tu. Boleh dah. Ada tumakninah dah. Kalau tak sempat, setengah tu pun tak sempat, itu tak ada tumakninah tu. Jadi tumakninah ni pun rukun juga. Kalau mazhab Syafi'i, jangan kira mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak. Ini tidak rukun. Jadi kalau dia sembahyang cepat-cepat pun kita kata tak ada tumakninah, tak sah sembahyang dia. Jangan kata begitu. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Cuma dia kata bagus ke juga Pak? Dia kata tak bagus. Dia pun kata tak bagus juga. Cuma sembahyang tu sah. Begitu ya. Baiklah. 1422 ni yang terakhir dah. Abu Nuaim telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan daripada Abi Ishaq. Tadi kan Sufyan meriwayatkan daripada Abi Ishaq, ni Abu Nuaim. Daripada Sufyan, bawah lagi lah, daripada Abi Ishaq, hadis yang sama mafhumnya dengan hadis ini. Sama mafhumnya dengan hadis ini. Jadi, kalau kita tengok hadis ni kan, yang meriwayatkan daripada Sufyan, kita tengok di sini Yahya bin Sa'id. Jadi Abu Nuaim meriwayatkan daripada Sufyan, meriwayatkan daripada Sufyan daripada Abi Ishaq nahwahu bihadza. Bila kata nahwahu ni maknanya lafaz dia tidak betul-betul sama. Sebab itu saya terjemah yang sama mafhumnya dengan hadis di atas. Mafhum dia tu sama, makna dia sama, lafaz dia tak sama. Padahal riwayat daripada Sufyan juga, atas ni sama. Ni riwayat Yahya bin Sa'id, lafaz macam ni lafaz macam ni, riwayat Yahya bin Sa'id. Tapi kalau riwayat Abu Nuaim macam mana? Tak mesti betul-betul sama begini. Tentu dah tak sama. Sebab tu dia kata nahwahu. Kalau dia nak cerita sama betul-betul, dia mesti kena kata mithlahu. Itu cara ibarat hadis tu mithlahu. Kalau mithlahu tu betul-betul sama. Nahwahu tidak sama lafaz dia, tapi mafhumnya sama. Riwayat Abu Nuaim yang sama mafhumnya dengan hadis ke-690 ini dikemukakan oleh Bukhari sebagai mutaba'ah. Untuk apa Imam Bukhari kemukakan? Itu sebagai mutaba'ah baginya. Abu Nuaim telah menjadi mutabi' kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam meriwayatkannya. Itu istilah dia lah. Sebab apa? Sahabatnya sama. Itu sebagai mutaba'ah. Kalau sahabat lain tapi hadis sama, lebih kurang sama, itu dipanggil syawahid. Ini sebagai mutaba'ah. Lafaz riwayat Abu Nuaim adalah seperti di bawah ini,
Jadi kata tak sama, mafhumnya sama tu macam mana? Ni macam ni lafaz dia. Ni teks dia. Kalau Abu Nu'aim begini, cuba tengok sama ke tidak? Tak sama 100%. Lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu. Dia tak sama. Tak sama. Ada beberapa tempat cuba kita perhati tadi beza. Tidak ada siapa pun daripada kami membongkokkan belakangnya, yakni setelah beriktidal apabila bersembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah baginda meletakkan dahinya di lantai apabila bersujud. Imam Bukhari nak ceritanya apa? Yang mengikut cara muaqabah ini bukan ada dalam satu hadis saja, banyak hadis. Tu dia nak cerita. Jadi kuatlah kamu nak ikut pun kamu yakin. Sebab apa ni? Bukan satu hadis saja ni yang ikut cara muaqabah ni. Ikut imam. Mukharanah pun ikut imam juga. Tak boleh tak ikut imam, tak boleh mendahului imam. Tapi muaqabah ini bagi Bukhari lebih sempurna. Sebab itu dia buat mari lagi. Padahal dia buat mari dah ada di atas tu. Nak lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Supaya lebih kuat lagi dia sokong dengan riwayat Abu Nu'aim. Dalam ni bahkan lebih jelas disebutkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya. Letak dahi itu maksudnya di lantai, di tanah, sebagainya lah. Sedangkan kalau kita tengok di sini, lam ya'ni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'a, bukan yadha'a. Sajidan. Ini tak ada tadi. Riwayat Abu Nu'aim tak ada. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kan lafaz yang lain ni. Tadi dia sebut sehingga Rasulullah letakkan dahinya. Maksudnya sama. Mafhumnya sama. Walaupun lafaznya berbeza. Jadi letak dahi itu di mana? Ketika sujud di lantai lah. Sini sebut sujud. Tadi sebut letak dahi. Letak dahi di mana? Kalau rokok tidak letak dahi. Ni letak dahi, mestilah sujud juga di sana. Itu cara perbezaan lafaz. Jadi riwayat Abu Nu'aim ni berbeza lafaznya. Kita tahu mana berbeza lafaz. Satu, kita tengok yang sebenarnya memang berbeza pun. Yang kedua, Imam Bukhari dah cerita ni nahwahu, bukan mislahu. Kepada orang-orang yang baca hadis dengan faham benda-benda ni, istilah-istilah yang digunakan itu, dia nampak lah. Dia nampak, kemas cara dia, kemas betul. Nahwahu. Sebab apa? Memang lafaz dia tak sama, tapi mafhum dia sama. Semuanya menuju kepada mengikut imam secara muaqabah. Waktu Imam Bukhari nak. Imam Bukhari bila dia nak sesuatu kan, dia buat mari banyak. Nampak sikit tak sikit pun banyak sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok yang saya buat tadi kan, banyak riwayat di dalam kitab ni buat begitu. Walaupun kita tetap hormat kepada orang yang nak ikut secara muqaranah, ikutlah, boleh juga begitu. Ada hadis ke? Ada juga. Tapi bagi Imam Bukhari, ini cara yang terpilih. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Masa kita pun dah habis. Wallahu a'lam. Ya. 2 minggu sekali dah. Lewat sikit pun tak apa dah. Alhamdulillah, kita buka kepada sesi soal jawab. Dalam tu ada 4 mikrofon tu. Jadi siapa yang nak kemukakan soalan boleh angkat tangan dan sahabat tolong edarkan mikrofon tersebut. Dan untuk mereka awal ni, kalau boleh soalan-soalan yang berkait dengan hadis yang kita bincang dulu. Kalau tak ada, kita buka kepada soalan yang di luar daripada pengajian kita. Nanti persilakan. Angkat tangan siapa nak ni, kita ada mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan luar dan lulat. Minggu lepas anak dah tanya saya minggu lepas. Dia ambil wuduk, sapat tangan tu dia ketung. Jadi
Penjelasannya lagu mana Maulana? Kena ambil daripada awal ke lagu mana? Sebab anak tak tahu. Sampai tangan tu maksud lagu mana tu? Dia ambil wuduk, tak habis lagi wuduk, dia ketung sampai di tangan tu. Basuh lengan tu. Lengan lah maksudnya. Lengan. Dia ketung, pasal dia tanya anak, nak ambil semula ke nak sambung? Kita tak tahu juga tu. Ambil semula kan? Ambil semula lah senang. Ambil semula. Ambil semula. Kena ambil semula dah tu. Dah tak jadi dah sebelum tu kan. Dah tak jadi dah. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Saya ada dua soalan agak simple saya rasa. Nombor satunya, kalau kita semaya sunat duha 4 rakaat, adakah kita kena baca tahiyat? Satu. Nombor dua, kalau kita sujud syukur ataupun kita sujud sahwi, sahwi kita macam kita terlepas dah salat, waktu terlepas salat baru teringat kita terlupa benda-benda lah. Yang kita pun sujud sahwi lepas tu. Adakah kita kena ada niat, ada takbir dan juga ada salam selepas itu. Itu sajalah. Yang mula-mula tadi apa dah? 4 rakaat. Jadi nak buat satu salam kedua. Apa ni? Satu salam. Boleh? Tak ada ni masalah. Cuma duduk tu dua ke tidak? Macam sembahyang 4 rakaat lah. Ada tahiyat lah. Ada. Gitu. Itulah yang sebaik-baiknya. Itulah yang sebaik-baiknya. Tapi kalau dalam sembahyang sunat ni dia ada kelonggaran sedikit. Kalau tak satu saja tahiyat pun boleh juga. Tapi yang sebaiknya gitulah. Dua lah. Macam kita sembahyang rubaiyah lah. Sembahyang rubaiyah, sembahyang 4 rakaat, dia ada 2 lah. Itulah yang sebaik-baiknya. Yang kedua tadi apa? Sujud sahwi. Sujud syukur maksudnya itu cerita lain kan? Sujud bagi salam. Sujud sahwi pun sama. Kalau kita selepas tu selepas kita bagi salam dah, masuk terus lah. Masuk terus sujud, lepas tu bagi salam. Itu satu cara. Tapi kalau kita tengok ada orang buat macam lain, tak bagi salam, boleh juga. Tapi bagi salam itu lebih baik. Bagi salam pula lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kita nak tanya, sekarang ni yang kita bincang ni, makmum ikut imam atas perbuatan rukun. Nak tanya Maulana, bagaimana pula perbuatan yang tidak rukun lah, yang sunat dalam kita mengikut imam. Yang rukun itulah yang pentingnya, yang kena jaganya. Kalau tidak, tak jadi masalah. Walaupun yang lebih baiknya ikut juga. Yang rukun tu mestilah. Kalau tidak jadi sampai berdosa. Kalau yang tidak rukun itu macam saya sebut tadi lah, kalau berkait dengan bacaan tak apa itu. Tak sama, bahkan kita mendahului dia pun tak apa. Tak perlulah kena jaga sangat kan. Macam Fatihah tu rukun juga kan. Tetapi dia baca diam, senyap. Kita tak dengar. Itu berkait dengan bacaan, bukan pergerakan. Yang itu tak apa. Saya kalau perbuatan macam angkat takbir apa semua tu macam mana? Takbir intiqalat, berpindah-pindah, tu tak apa. Boleh lagi, boleh diterima. Tetapi kalau kita ikut cara muaqabah tadi, sudah tentu dah imam dulu akan buat kan. Sudah tentu imam akan buat dulu. Misalnya kita kata daripada rokok dia bangun tidak, kita tunggu dia naik dulu kan. Tentulah angkat tangan dia dulu, lepas tu baru kita bangun. Jadi cara selamatnya muaqabah lah. Muqaranah pun boleh, tapi kena berhati-hati.
Jangan kita tidak mendahului dia di peringkat awal. Di hujung dia kita mendahului dia. Jangan begitu. Dia kena di awal dan di hujung. Ketika nak rokok tu pun ikut dia. Ketika bangun daripada rokok tu pun ikut dia. Itu kena jaga. Macam kalau kita tinggal terus macam mana? Yang angkat takbir, bukan takbir, yang takbir apa ni yang tadi. Tinggal tak ada masalah. Tak apa. Ana ada soalan Ya. Tak apa, ambil masa sikit payah nak jumpa Maulana ni. Maulana berkenaan dengan sekarang ni, sebaik saja Majlis Agama Islam Perak mengharuskan tarekat Naqsyabandiyah Haqqani. Anda dapati di sebelah pantai barat tu sudah ada seminar-seminar secara terbuka menyokong dan minta dikaji semula tentang konsep Nur Muhammad, konsep Wahdatul Wujud, konsep ajaran martabat wujud. Alhamdulillah, tak sampai lagi kat kita ni seminar-seminar terbuka begitu, tapi di sebelah pantai barat sudah dibuatkan. Jadi bila anda dengar seminar mereka dan bacaan getah hijau mereka, mereka mengatakan bahawa Nur Muhammad ni dia termasuk dalam furuk akidah, masih dalam furuk akidah yang boleh kita terima lah. Ada alasannya, ada hadis yang dikatakan palsu oleh setengah ulama, tapi ada ulama lain kata tidak palsu. Katalah ada juga hadis yang dikatakan palsu, bersetuju palsu, tapi ada hadis yang sahih dikata dalam Tirmizi contohnya. Jadi bagaimana kita nak respon balik? Jadi hadis dia kata ada palsu, tapi tidak palsu di sisi orang lain. Dan dikemukakanlah beberapa ulama-ulama muktabar lah, termasuk ulama Deobandi, Syekh Waliullah lah dan sebagainya. Jadi minta Maulana bagi pencerahan sikit lah. Ya. Itulah sebenarnya satu perkara yang sangat mendukacitakan berlaku di tanah air kita. Ini adalah akibat bila kita terima, kita halalkan apa yang telah haram sekian lama. Dan memang betul dah yang dulu tu bagi saya betul dah. Maknanya mengembalikan semula bermakna buat tak betul pula lah. Itulah akibatnya. Yang akan timbul macam-macam masalah. Yang orang dulu sekat tu tak mau sebar, nak jaga benda-benda ni lah, banyak lagi rentetan khurafat atau bid'ah yang lain. Nak jaga daripada itulah. Bila kita dah buka pintu tu, dia dengan sendirilah. Apa yang berlaku sekarang ni tak pelik lah. Dia akan ada lah usaha-usaha nak apa dia yang kata mensahihkan yang tidak sahih. Mensahihkan yang tidak sahih. Misalnya tentang Nur Muhammad, dia akan sampai begitu dah, hakikat Muhammadiyah dan sebagainya. Dia akan sampai ke situ akibatnya. Bila begitu kita dengarlah, saya sendiri pun ada dengar juga bahawa hadis itu boleh pakai akidah tu Nur Muhammad. Sedangkan sebagaimana kita semua maklum, nak jadi akidah ni bukan senang juga nak jadi akidah ni. Terutamanya kalau mengikut Asy'ariyah, yang orang kita sini umumnya kata nak pakai Asy'ariyah. Kalau mengikut Asy'ariyah lagi ketat sebenarnya dalam bab akidah, sebab mereka tak terima hadis sahih sekalipun untuk akidah. Tak boleh, dia kena mutawatir. Jadi hadis tentang Nur Muhammad dan sebagainya itu, usahakan nak kata sahih, dhaif pun tidak, maudhu', semua kata. Kalau ada lah kita kata ulama, ada juga ulama kata sahih. Ulama mana?
Jangan kita kira sebut ulama saja. Kita kena tengok ahli hadis. Seramai-ramai ahli hadis. Siapa yang kata sahih? Tak ada siapa kata sahih. Dhaif pun tidak. Maudhu', semua kata maudhu'. Boleh dikatakan sepakat benda ni. Sepakat. Tapi akibat dah kalau boleh, yang macam tu teruk tu pun boleh, kita kata boleh. Dia akan marilah yang lain-lain package dia tu. Dia package. Itu package sebenarnya. Dia akan marilah. Dengan sebab itu kita rasa ini satu usaha yang merugikan umat, mendedahkan umat kepada bahaya sebenarnya. Entah apa di belakang ni, di sebalik tu wallahu a'lam, kita tak tahu. Tetapi kita sebagai umat ni, orang ramai ni kena berhati-hatilah dalam keadaan begini. Jangan terpengaruhlah dengan benda-benda yang meragukan itu. Paling tidak kita dah belajar kan, syubhat. Benda syubhat ni kena jaga dirilah. Lepas tu sebut tu dalam Tirmizi apa tu, hadis apa yang Nur Muhammad ke? Kejadian itu tak ada dalam Tirmizi, tak ada. sebelum ditiup roh dan jasad. Tak ada. Dia tak ada Nur Muhammad. Dalam kitab mana-mana pun tak ada. Hatta dalam kitab yang didakwa ada di dalamnya pun tak ada. Iaitu Musannaf Abdul Razak. Tak ada. Saya tulis, banyak dah juga saya tulis tentang Nur Muhammad ini, tentang pengaruh-pengaruh asing dalam tarekat, dalam tasawuf. Semuanya dia mari melalui tasawuf dan tarekat. Sebab itu bahaya. Sebab itu tak perlulah, saya rasa tak perlu. Sebab dia akan kita akan terdedah kepada bahaya-bahaya, macam-macam bahaya yang setengahnya menggugat akidah. Yang kita lupa dah, yang kita duduk dakwa kita ni Asy'ariyah. Cara Asy'ariyah kau tu macam tu. Kalau Asy'ariyah tak boleh. Tiba-tiba saya dengar ni orang yang penting jugalah dalam bab ni tarekat ni di Malaysia ni kira-kiranya. Dia kata itu akidah Nur Muhammad. Nak jadi akidah tak kira lah usul akidah, furu' akidah pun dia tak boleh. Sembarangan, dia mesti kena sahih. Ini tidak sahih dan tak sahih, macam mana nak jadi akidah? Situ pun dah lari dah tu, dah tak betul dah tu. Dah tak betul dah tu. Tiba-tiba orang yang ada kedudukan lah kiranya dalam institusi agama ni bercakap macam tu, saya pun pelik juga. Dia jadi macam-macam timbul benda pelik akhir-akhir ni. Sebab apa? Sebab dah boleh dah sana sini tarekat ni. Itu puncanya. Dalam keadaan ini, apa kita nak buat? Kembalilah kepada yang Nabi pesan. Ia tinggal dua perkara. Kamu tak akan sesat selagi kamu pegang teguh dengan kedua-duanya. Apa? Kitabullah dan sunnah Nabi. Adakah sunnah Nabi macam tu? Tak ada. Adakah dalam Quran? Tak ada. Sesat. Tak payah ikutlah. Tak usah marilah atas nama apa pun. Atas nama tarekat, atas nama tasawuf, atas nama apa pun, tak ada jaminan. Yang ada jaminan dua tu. Inilah masanya kita nak pegang tu. Orang yang tidak pegang dengan dua dia jadi masalah. Memang masalah. Dia jadi orang kita kata koksdi, jadi koksdi. Macam tadi lah. Belan-belan sambil-sambil duduk kata ikut Asy'ariyah tu, tiba-tiba hadis maudhu' pula boleh jadi akidah. Kan pelik tu. Kalau nak berkait hadis lah, kemudian nak sebut ulama' ni kita kena teliti sedikit. Nak sebut orang tu, orang ni kena teliti dalam kitab mana dia sebut. Kena sebut. Tak boleh duduk guna nama orang, Syekh Waliullah itu ini. Tak boleh. Kita bertanggungjawab dalam kitab mana dia sebut. Kalau ada, dan kalau ada sungguhlah ulama-ulama yang terima, kita kan ada rujukan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Gitu kan? Apa-apa perkara pun kalau kita perselisih, kita berbeza pendapat, tengok Quran, tengok sunnah. Dalam Quran pun begitu anjurannya. Bila begitu selesai masalahnya. Kita tengok dalam Quran ada ke ajar benda-benda begitu? Tak ada. Bahkan bercanggah ada. Bercanggah dengan hadis sahih ada.
Bila bercanggah dengan hadis sahih itu, lagi teruklah. Lagi teruklah. Jadi sama sekali tak boleh diterima benda ni. Ini akibat daripada terima benda salah, nanti terimalah akibat dia. Lepas satu-satu. Cuma kita tak payah risau, tak payah rusing. Sebab apa? Kita ada pegangan kita. Bila pegang dengan Quran dengan Sunnah, selamat. Nabi dah jamin begitu. Orang yang tak ikut tu tak ada jaminan. Patutlah kalau dia nak kena pun. Itulah secara ringkas yang saya rasa. Nak selamat, ikut yang Allah kata, ikut yang Rasul kata. InsyaAllah selamat.